yang tiga benda tadi tu. Bila Nabi berniaga tiga benda tu, yang Afzatul Rahman tu. Maksudnya Nabi berniaga, Nabi untung. Yang kedua, customer happy. Yang ketiga, tak ada orang dengki. Macam mana tu? Macam mana? Jalan serentak. Itu tadi dia dengan orang dia baik. Sama meniaga baik, dengan kawan-kawan, sama industri kan dia baik. Dengan customer lagi lah dia baik. Jadi menyebabkan orang suka. Tagline-nya mudah, dia baik dengan orang. Hari ni kita punya tajuk santai Datuk. Kita bercakap mengenai kalau aku kaya. Islam sebenarnya dia menggalakkan kita orang Islam biar ada duit. Bila kita ada duit, kita boleh berinfak, kita boleh berniaga, kita boleh buat apa saja dengan duit itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah ni Datuk, apa pandangan Datuk tentang tajuk kita kalau aku kaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif bin Kasim selaku rakan bicara wara pada malam ini. Seterusnya para penonton tak kira mana berada, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat. Tajuk kita bincang malam ni begitu menarik sekali, iaitu bila dah kaya. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak suka kepada kilauan emas, harta. Itu normal seorang manusia. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-4. Datuk, hari ni kita punya tajuk santai Datuk. Kita bercakap mengenai kalau aku kaya. Islam sebenarnya dia menggalakkan kita orang Islam biar ada duit. Bila kita ada duit, kita boleh berinfak, kita boleh berniaga, kita boleh buat apa saja dengan duit itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai mukadimah ni Datuk, apa pandangan Datuk tentang tajuk kita kalau aku kaya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Terima kasih adinda saya Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif bin Kasim selaku rakan bicara wara pada malam ini. Seterusnya para penonton tak kira mana berada, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat. Tajuk kita bincang malam ini begitu menarik sekali, iaitu bila dah kaya. Tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak suka kepada kilauan emas, harta. Itu normal seorang manusia. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Allah Ta'ala sebut, aku hiaskan dalam diri manusia, zuyyina linnas. Dia suka kepada beberapa perkara. Artinya kalau kita ini manusia, mesti ada kecenderungan kepada benda-benda ini. Pertama, an-nisa, suka pada perempuan. Kemudian wal banin, suka anak-anak. Kemudian wal qanatiril muqantara, ai al-mal al-kathir, suka kepada harta yang banyak, suka. Dari segi apa? Minad dhahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Itu disebutkan oleh Allah. Wal khailil musawwamah. Al-khail musawwamah ni maknanya al-khail ar-ra'iyah. Maknanya kuda yang berhias, cantik. Orang suka pakai kereta, suka kenderaannya, tayarnya, kilat, sport rim. Itu normal.
Wal an'am, suka kepada haiwan, tak kira haiwan ternak atau haiwan peliharaan. Ada orang suka kucing. Kucing. Dia suka pada kucing, suka pada macam-macam lah binatang-binatang. Orang kampung dia bela lembu, bela kerbau, suka pergi ke Mekah pun ingat lembu, ingat kerbau. Itu normal. Wal hars, tanam tanaman, pokok-pokok, apa semua itu normal. Sebab itu yang kita nak garis bawahkan adalah perkataan zuyyina linnas. Maknanya dihiaskan. Kenapa Allah menggunakan satu kata-kata yang begitu tinggi, maksudnya dihiaskan? Kerana perhiasan ni tertakluk kepada beberapa syarat. Pertama, manusia jangan tak berhias langsung. Nanti dia akan, orang larilah nampak dia macam kita pun walaupun online secara santai, tetap ada hiasan yang kita pakai untuk bersesuai. Takkan pakai singlet saja bersiaran 1 jam, kita mesti berhias sedikit. Dan kalau berhias tu pula syarat yang kedua, jangan terlampau berlebihan sangat. Contoh orang perempuan dia nak make up sikit-sikit, jangan nampak comot sangat, sikit-sikit. Tapi kalau dah berlebihan dihiaskan make up tu, asalnya natural beauty, tapi bila dah terlampau tebal bedak, dah jadi macam muka kena penampar, tak guna juga. Dia hilang kecantikan dia. Yang ketiga, hiasan ni mesti sesuai mana nak diletakkan. Contoh songkok, patut letak di kepala. Jam tangan patut letak di tangan. Tapi kita salah letak, songkok letak di kepala lutut misalnya. Tak sesuai, bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Jam pakai di lutut misalnya, ataupun di kaki, tak sesuai, bukan tempat dia. Sebab itu, tingginya nilai bahasa Quran disebut dihiaskan. Artinya mesti disesuaikan mana nak diletak. Namun secara prinsipnya, tak ada orang yang tak nak kepada harta maupun duit. Tak ada orang. Kalau dia orang tinggi tarikat tasawuf sekalipun, ni lain tahunlah kita akan bincangkan berapa ramai orang tarikat tasawuf yang memiliki perniagaan yang lebih hebat daripada Dr. Izhar atau mana-mana orang yang terlibat dengan perfume ke apa. Itu Farid Attar, itu Fariduddin Attar, itu adalah orang tasawuf. Tapi dia tokeh bijak wangi yang begitu berjaya sekali. Ramai lagi lah. Artinya, tak ada orang yang tak inginkan kepada harta ataupun duit. Sebab duit ni, macam selalu yang kita dengar pas-pas disebutkan, duit ni dia tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, kita rasa nak mati. Duit ni dia tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang pun boleh hilang kalau kita tak ada duit. Duit ni dia tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur tak lena juga. Duit ni dia tak boleh beli kesihatan. Tapi untuk sihat, perlukan duit. Saya baru-baru ni Dr. Izhar jumpa dengan satu orang kaya. Tak tahulah kita boleh jadi macam dia ataupun tidak. Dulu dia sakit. Tapi jumpa baru dia nampak sihat. Muka dah merah, dah cantik. Saya tanya, Datuk, apa rahsia? Kongsilah sikit. Rupa dia pergi buat rawatan stem cell. Ni saya kongsi dengan pendengar. Ni bukan nak ngempel, nak cerita stem cell. Stem cell ni, dia untuk rawatan sendi lutut, ada untuk orang diabetes dan ada untuk anti-aging, untuk orang anti penuaan. Tapi harga rawatan stem cell ini, dia bergantung kepada jumlah stem cell yang diperlukan. Selalunya dalam lingkungan 50 juta hingga 100 juta stem cell. Dan kos purata untuk 100 juta stem cell ini dalam lingkungan 70 hingga 80 ribu ringgit. Untuk nak anti-aging. Dia tak nampak tua lah kalau pakai, dia cocokkan pada badan kita ini. Dan kos purata untuk stem cell untuk sendi lutut, dipanggil knee osteoarthritis, itu dalam lingkungan 25,000 hingga 40,000 untuk kedua-dua sendi lutut kita. Aduh, lutut saja? Lutut. Untuk orang kan kita selalu sakit lutut, nak semayang susah. Jadi orang kaya ni dia ada 30-40 ribu, cocok saja dua-dua, sehat. Kayu basikal semua tak ada masalah. Bila kita tanya, dia kata dia diet lah. Tak ada, dia pergi buat stem cell. Tapi saya ingat Dr. Izhar boleh buat sebab UKM, dia ada pusat rawatan stem cell UKM. Betul. Jadi mungkin dapat harga anak beranak ke. Boleh. Razak, dia cerai, ya? Jadi beritahulah, kawan saya ramai juga nak masuk UKM, kira UKM jugalah ya. Alhamdulillah. Boleh. Cocok lutut sikit, cocok muka sikit. Artinya, duit walaupun dia tak boleh beli kesihatan, tapi nak sihat perlukan kepada duit. Itu hakikat. Duit tak boleh beli kebijaksanaan.
Tapi nak dapat ilmu, perlukan duit. Betul. Orang nak belajar ke universiti, Dr. Izzah lalu ke Mesir, ke Syria, kita ke Jordan, ke UK, mana ada free, semuanya bayar. Cuma sama ada dapat beasiswa ataupun tidak. No such thing free, tak ada. Semua perlukan kepada duit. Kita buat postgrad sekalipun, masters ke PhD ke, proses nak menyiapkan tu duit berapa banyak habis. Kita guna untuk buat research, kita nak collect data, macam-macam lah. Orang universiti lebih tahu. Semuanya memerlukan kepada duit. Baik itu duit tak boleh beli kebijaksanaan, tapi untuk dapat ilmu perlukan kepada duit. Dan ingat, orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit, tapi orang cerdik nampak bodoh kalau tak ada duit. Maka duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan kepada duit. Sebab itu, kita nak bawakan pemahaman pada malam ini. Duit ini banyak pun tak ada masalah. Bahkan Islam adalah agama yang tidak memusuhi kekayaan. Bahkan Islam adalah agama yang menyuruh umatnya supaya kaya. Kalau kita rujuk dalam sirah atau sejarah, para sahabat sendiri memiliki harta dan harta mereka bukannya sedikit. Ada satu kitab nama Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dia karang satu kitab Al-Ibar wa Diwan al-Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Dia buat dalam 7 jilid. Cetakan pertama dia adalah Al-Muqaddimah. Muqaddimah Ibn Khaldun. Kalau pada muka surat 219, kalau tak salah saya, ada satu petikan daripada Al-Mas'udi. Dia catatkan di situ berapa kekayaan yang dimiliki oleh para sahabat. Osman bin Affan radhiyallahu anhu, pada hari dia dibunuh, sejumlah 150,000 dinar dan 1 juta dirham dipegang oleh bendaharinya. Cash ketika dia meninggal. Nilai hartanahnya tak payah cerita lah. Di Wadi Al-Qura dan Hunain dan tempat lainnya itu hampir 2 juta dinar. Dia meninggalkan begitu banyak kuda dan juga unta. Dan sebahagian besar daripada kekayaan Osman ini digunakan untuk mendanai kelengkapan perang di zaman Islam ketika itu. Dan sumbangan besar Osman ini menyamai nilai 1/3 daripada kelengkapan perang untuk pasukan tentera ke Tabuk. Dan dia pernah belanjakan 70,000 dirham ataupun mungkin lebih lah untuk tabung jihad. Nabi tu ada buka tabung jihad dan antara penyumbangnya Osman bin Affan. Begitu juga Abdul Rahman bin Auf. Ini cerita yang paling terkenal. Abdul Rahman bin Auf ini, unta je ada 1,000 ekor. Dia punya kuda ada 1,000 ekor, kambing ada 3,000 ekor. Kalau dinilai dengan harta sekarang, orang ada 1,000 ekor unta ni, kurang-kurang memang jutawan lah. 3 juta lah kalau 1,000 ekor unta ni. Kaya betul. Isterinya ada 4 orang, masing-masing dia berikan pemberian khusus 80,000 dinar seorang untuk isteri-isteri dia. Dan dia pernah mewasiatkan 400 dinar kepada semua bekas veteran perang Badar. Mereka ada 100 orang ketika itu dan semuanya dapat bahagian masing-masing. Situ saja kalau kira dengan tukaran wang sekarang, dia peruntukan hampir 20 atau 21 juta nilai sekarang. Abdul Rahman bin Auf. Dia meninggalkan emas, perak yang dibagi-bagikan dengan ahli warisnya dengan kapak. Kemudian dia potongan-potongan itu cukup menjadikan warisnya itu kaya raya. Ini Abdul Rahman bin Auf. Dan sedekahnya untuk kepentingan jihad itu hampir 40,000 dinar. Dia pernah sedekah 500 ekor kuda. Unta dia pernah sedekah 1,500 ekor unta. Ini kita bercakap tentang sahabat-sahabat Nabi yang kita tahu ibadah mereka itu luar biasa. Tetapi kekayaan mereka itu pun luar biasa juga. Sebab itu kita, walaupun selalu orang gunakan dalil sahabat ramai zuhud. Mereka zuhud dalam keadaan memiliki. Bukan tak memiliki. Kita zuhud sebab tak ada. Kenapa tak pakai Lamborghini? Saya zuhud. Mana tak mampu. Tak mampu betul. Memanglah tak pakai. Macam Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang selalu kata, kita kena ikut Sayyidina Umar Syekh. Dia miskin. Baju dia 17 tampalan. Ya, Umar Al-Khattab bajunya ada 17 tampalan. Tapi kudanya kuda paling mahal di tanah Arab. Kerana Umar Al-Khattab dia tak minat pakaian. Dia ada jenis orang, dia baju tak kisah. Tapi kenderaan dia nak selesa. Betul. Ada orang kereta kecil tapi baju jangok. Semua tailor-made apa semua. Dia atas orang. Umar Al-Khattab dia tak minat pakaian. Dia minat kenderaan. Dia nak selesa untuk perjalanannya. Jadi kalau kuda dia paling mahal di tanah Arab, maknanya dia pakai kereta paling mewah lah kalau zaman sekarang. Betul tuan-tuan sekalian.
kita kena berusaha untuk jadi kaya. Cuma soalnya malam ni kita akan bincangkan lebih lanjut lepas ini, bila dah kaya nak buat apa? Nak belagak, masuk TikTok, masuk dalam Facebook, tunjuk korang kita ada segala-galanya. Dah ada cara yang Islam ajar. Ni kita cerita lepas ni lah, insyaAllah. Alahai, menariklah Ustaz. Bila Datuk sebut tentang apa kekayaan tu, sebenarnya kekayaan tu Islam ajar untuk kita ini ada duit. Sebab itu Nabi SAW pun sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk akhirat. Orang Islam ni kalau kita tak kaya, macam mana nak bina masjid? Kalau harapkan duit majlis agama, gabak. Majlis agama tak mampu. Kan? Ya, betul. Maksudnya perlu daripada bantuan kita orang kaya ni. Macam dekat Negeri Sembilan. Berapa banyak jutawan-jutawan, bilioner-bilioner Malaysia yang buat masjid dengan begitu gah dan besar sekali, dan mereka tanggung sendiri. Di Selangor pun ada juga Tan Sri Rozali. Dia buat masjid di Puncak Alam. Masya Allah, masjid tu cukup ramai orang. La ilaha illallah. Mewahnya, gaji imamnya pun boleh tahan banyak, tapi dia punya jaga kualiti tu cukup hebat. Tapi siapa yang tanggung? Orang kaya, Islam kita. Jadi tu sebabnya bila Datuk sebut, bila kita kaya, kita nak buat apa dengan duit tu? Mungkin Datuk boleh kongsi kat kita lah, orang Islam ni bila kita kaya, apa perlu kita jaga? Bukan apa, kadang-kadang kita ni bila kaya ni Datuk, dia jadi sombong tu. Dulu tak ada, masa pakai kereta Kelisa, jumpa orang tegur. Tapi bila naik sikit, dah pakai kereta orang kata apa, Alphard, dia jadi lain tu. Jadi kita tengok orang pun sebelah mata. Apa pandangan Datuk ni dalam isu-isu seperti ini tu? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, kita kalau dah kaya, cara paling mudah sekali adalah membantulah. Bantulah orang, bersedekahlah. Bila sebut tentang orang peniaga ni doktor, saya ada satu orang peniaga. Ni kita di Mesir kenal dengan nama dia ni. Nama dia Insinyur Salah Atiyah. Insinyur Salah Atiyah ni dia seorang ahli perniagaan yang begitu terkenal di Mesir. Ada satu bandar di Mesir tu nama Mit Ghamar. Mit Ghamar ni macam kita dulu di Tonton. Tonton ni nak ke Mit Ghamar ni lebih kurang dalam 45 km. Mungkin Dr. Izzah pernah pergi atau tak pasti. Tapi tak ramai orang kita yang pergi ke Mit Ghamar ini. Jadi beliau ni duduk di Mit Ghamar. Dia buat perniagaan, bisnes. Dia masa tu baru graduate daripada Universiti Pertanian kalau tak salah. Jadi dia ada 9 orang kawan-kawan. Dia orang bincang macam mana kita nak buat bisnes yang dalam masa yang sama boleh bantu orang kampung kita. Jadi mereka pun fikir-fikir, mereka pun dah grad dalam bidang pertanian dan ternakan. Dia kata kita buka bisnes, kita bela ayam, kita tanam pokok, sayur-sayur, bagi orang kampung kerja lah. Masing-masing setuju. Jadi keluar modal. 9 orang keluar modal. Seorang keluar 200 genih. Datang nak kucing dia. Kucing masuk YouTube, masuk Facebook. Dia suka dengan ilmu. Tengok dia memang main kat bawah-bawah ni. Dah ngucap 2 kali syahadah pula lagi ya? Ngucap dah. Nama Miki masuk Islam dah lah. Alhamdulillah. Sebab dengar cerita nama Miki tu ya. Kata bila nak tukar nama lain ni? dah berubah nama baru. Muhammad Miki. Baik. Minta maaf kepada pendengar kita. Tak betul. Balik cerita tadi. Dr. Salah Atiyah, Insinyur Salah Atiyah ni, dia pun bincang dengan kawan dia 9 orang. Kita keluar modal sikit seorang buat bisnes. Tahukah saudara-saudari berapa modal dia keluar seorang? Dia keluar 200 genih saja. 200 genih saja. Bayangkanlah 200 genih. Kalau kita duduk di Mesir dulu, Dr. Izzah, 200 genih ni sikit je. Bukanlah banyak sangat pun. Tapi dia 9 orang dia nekat. Macam mana kita nak teruskan perniagaan ini? Akhirnya, kata Insinyur Salah Atiyah, kita cari pemodal yang ke-10. Siapakah pemodal yang ke-10? Allah, kata dia. Kita cari partner share kita Allah yang ke-10. Jadi dia kata, dengan syarat kita kena bayarlah portion partner kita ni, dia punya allowance dia. Macam saham kita dalam satu syarikat lah. Kawan-kawan dia tanya, kita nak bagi berapa persen ni? Okey, untuk jalan Allah kita bagi 10%. Biasa kita bisnes 2.5% saja. Tapi dia kata tak apa, untuk Allah Ta'ala kita bagi dia 10%.
Allah Ta'ala bantu kita daripada belakang. Dia shareholder kita. Dan kita kena bagi hak kepada dia. Jadi mereka mulakan ladang ternakan ayam secara kecil-kecilan. Pusingan modal yang pertama itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar dengan izin Allah. Jadi dia pun keluarkan 10%, dia keluar jalan Allah. Dia bantu orang susah, orang miskin apa semua. Bila untung, tahun depannya dia naik lagi profit sharing dia 20%. Sampai satu tahap, tiap-tiap tahun dia naik, dia share yang dibagi untuk jalan Allah 50% daripada hasil keuntungan. Ketika itulah, apa cara dia buat? Allah Ta'ala dia ialah simbolik. Dia bukanlah nak duit kita. Tapi kita gunakan untuk bantu orang yang memerlukan. Insinyur Salah Atiyah, dia bantu bina sekolah agama. Mula daripada peringkat tadika. Daripada duit syarikat dia. Waktu dia naik sikit sekolah rendah. Untuk Ma'had Al-Azhar. Untuk peringkat rendah dan juga untuk peringkat rendah lelaki dan perempuan. Kemudian dia bina pula Ma'had Azhar rendah untuk orang perempuan. Waktu dia buat sekolah menengah. Dia bina asrama. Dia masa tu ada 600 orang pelajar yang boleh masuk. Kemudian bila dah upgrade sampai 1000 orang pelajar miskin boleh duduk asrama yang dia bina. Dia bangunkan pula Baitul Mal untuk bantu orang susah. Dia buka peluang kerja bagi orang yang memerlukan. Tapi ada orang kampung kata, tuan, kami tak dapat nak pergi kampung tuan jauh, kenderaan susah, takkan nak naik Trengko saja. Tak apa, dia kata, saya ada rezeki nanti. Dia bina blok session kereta api. Dia tolong buat landasan minta kereta api yang daripada Skandaria ke Cairo tu, corner sikit je masuk kampung dia. Dia siapkan semua. Duit daripada, dia kata ini Allah punya. Saya bagi yang 50% Allah Ta'ala punya. Ketika dia meninggal dunia, dia meninggal 12 Januari tahun 2016, usianya 70 tahun. Ketika dia meninggal, saudara-saudari sekalian, 1,5 juta orang iringi jenazah. Orang kampung yang dia tolong, orang kampung yang dia tolong, orang daripada susah sampai dah ada anak cucu kerja, dapat belajar universiti. Hasil daripada pertolongan Insinyur Salah Atiyah ni tadi. Sebab itu, ini bukan cerita orang zaman sahabat. Tak, ini cerita orang moden. Bahawa kita kalau dah sampai satu peringkat kaya luar biasa, tak ada ertinya kita sekadar menjadi kaya seorang kita saja. Kemudian kita pun masuklah upload dalam Facebook, TikTok, mengatakan kita kaya, beli kereta, isi minyak hijau dan sebagainya. Bukan itu. Kita orang Islam, kita jadilah usahawan dan dalam masa yang sama jadilah pahlawan. Orang yang cari pahala. Berniaga ni bukan soal ringgit dan sen semata-mata. Bukan soal nak duit. Ini ibadat kita. Kita sedekah, tolong orang dapat kerja. Ini yang kita nak. Syarikat kita mungkin tak besar, tapi hasil daripada perniagaan kita, orang keliling kampung boleh kerja di kedai kita. Usahawan-usahawan kecil yang buat produk kampung, orang dapat kerja. Mungkin dia ibu tunggal. Jadi dia fikir benda itu. Sekarang ni ada satu pesen orang berniaga. Kedai kopi. Kedai kopi di Malaysia kita tak jumpa banyak lagi tempat, tapi di luar negara ini banyak, terutamanya di Indonesia. Contohnya di Yogyakarta, ada kedai-kedai yang buat konsep ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Itu ada. Mana datang kedai saya, minumlah kopi sepuasnya tapi bayar seikhlasnya. Tak ada masalah. Tak ada harga. Bukan kopi tu kopi yang kampungan. Tidak. Semua yang di-brew. Kopi yang mahal-mahal. Bagi contoh ada satu kedai kopi tu namanya Mari Ngopi. Ini terletak di Yogyakarta. Dia punya tagline dia pun ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya. Jadi dia tak free tapi dia terima berapa je awak nak bayar. Dia punya owner pernah cerita, ada orang yang datang kedai dia minta kopi cappuccino, caramel macchiato ni. Caramel macchiato popular sekarang ni kan. Caramel macchiato. Yang kopi yang cantik-cantik ini ada bunga-bunga love bagai-bagai. Tapi time bayar ada yang bagi RM10,000. Ada yang bagi RM12,000. RM10,000, RM12,000 ni RM2, RM4 lah. Mana? Ini kopi yang ada seni punya. Orang bayar RM2, RM3. Dia kata dia terima, tak ada masalah. Tapi ada masa orang, kita buat kopi, dia bagi RM250,000 ada. Mana duit kita lebih kurang dalam RM70. Maknanya konsep begitu, kita tak, orang pun membayar, jadi tak kisah. Di Kuantan ada satu rakan-rakan kita orang, dia buat dapur infak. Dapur infak ni begitu bagus. Ustaz Badrul Jamili ni dia graduate daripada Jordan. Dia buat satu tempat makan. Dia setiap-tiap hari petang dia akan kucing melentang.
Okey. Manja benar. Dia Aduh. tiap-tiap petang dia buat makan untuk golongan gelandangan, golongan rentan. Tiap-tiap petang dia akan agih makanan dan pagi dia buat breakfast. Kita makan apa saja nak makan, bayar ikut kita lah. Makan nasi lemak, teh tarik apa. Dia kata ada orang bagi RM2, ada orang bagi RM5. Kadang ada orang bagi RM50, keep the change pun ada. Ini bentuk perniagaan baru yang kita sampai satu peringkat kita dah kaya, kita nak bagi orang merasalah kesenangan kita itu. Sebab itu saudara-saudari sekalian, kalau kita kaya sampai jadi jutawan, kalau kita tak ada hati kita niat langsung untuk nak menolong orang, sekadar nak beli kereta besar, upload dalam media sosial, tunjuk makan di restoran mahal, lalu kita pun mengatakan inilah nikmat yang Allah Ta'ala beri pada saya, dulu saya susah, saya bersyukur. Tak, ingat, ada juga azab yang dibungkus dengan nikmat. Azab yang berbungkus nikmat itu banyak. Sebab itu kata satu hadis, satu riwayat daripada Ubay bin Amir radhiyallahu anhu, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa innama dzalika minhu istidraj." Kata Nabi, kalau kamu tengok Allah beri nikmat dunia kepada seorang hamba, sedangkan dia masih bergelumang dengan maksiat, maka hakikatnya itu adalah istidraj daripada Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Izinkan saya berkongsi. Qarun itu, dia pun harta banyak juga. Harta Qarun melimpah ruah. Dan salah satu perangai Qarun ini adalah suka show off. Tunjuk kepada orang kekayaannya. Mungkin zaman dia tak ada TikTok, dia tak ada Facebook, Reel ke apa nak tunjuk kekayaan dia. Macam orang sekarang ni boleh tunjuk, tak ada masalah. Dalam Quran Allah Ta'ala rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Qarun ni kata Allah, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Dia keluar pada rumah penuh dengan perhiasan, pakaiannya, beling-beling, mahal kenderaannya. Sehingga kan qala allazina yuriduna al-hayata dunya, maka orang-orang yang memang pengkagum-pengkagum, peminat top fan dia ni pun berkata sesama mereka, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ish, katanya, moga-moga kita pun dapatlah sebagaimana yang Qarun dapat kekayaan ini. Innahu lazu hazzin azim. Untungnya Qarun, kata mereka. Ini surah Al-Qasas ayat 79. Masalahnya Qarun, bila orang tanya kepada dia, macam mana ente boleh kaya? Apa jawapan Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi. Kata Qarun, saya jadi kaya kerana saya ada ilmu. Surah Al-Qasas ayat 78. Ini selalu saya mendengar kalau khusus usahawan jutawan ni kena berhati-hati sikit bila bercakap. Kadang tu bila kita tanya macam mana nak jadi jutawan, seorang usahawan jutawan, pertama you kena ada mentor. Yang kedua you kena ada sistem. Yang ketiga yang kena ada kawan-kawan. Macam-macam lah. Kita lupa nombor satu kena ada Allah. Allah nombor satu. Allah yang jangan jawab macam Qarun. Qarun bila orang tanya macam mana you jadi kaya? Kerana saya ada ilmu. Saya ada ilmu marketing. Saya ada ilmu buat FB ads. Saya ada... jangan begitu. Saya kaya bukan kerana saya, kerana Allah. Patutnya jawab begitu. Tapi bila dia tak jawab begitu, Allah murka. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Maka disebabkan Qarun dia tak nak mengaku dia berjaya kerana Allah, maka Allah tenggelamkan dia dengan rumah-rumahnya sekali. Dan tak ada orang pun yang boleh menolong dia. Surah Al-Qasas ayat 81. Maka ketika Qarun dah tenggelam bersama dengan hartanya, netizen-netizen yang dulunya mengkagumi dia, yang follow dia, subscribe dia punya channel dan macam-macam, suka sangat dengan Qarun punya kehebatan, kekayaan jutawan usahawan, akhirnya bila tengok Qarun ditenggelamkan dengan harta, mereka akhirnya left group. Ada yang unfollow, ada yang unfriend, join geng surau sajalah, tengok YouTube ceramah sajalah malam-malam.
Allah sebut dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams yaqulu wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Kata mereka, barulah mereka pandai nak tukar skrip. Oh, rupanya kekayaan itu semuanya datang daripada Allah. Dia rekod dalam surah Al-Qasas ayat 82. Sebab itu saudara-saudari sekalian, tolonglah orang kalau kita memiliki rezeki yang lebih. Apatah lagi kita kaya. Kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup nak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak dihormat, bersatu hati, hidup bermuafakat. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah hendaklah dijauhi. Jadi, jangan kita nafikan Allah dalam kejayaan kita dan bantulah orang yang memerlukan. Allahuakbar. Oh, menarik lah. Tak puas lah tu. Allahu Akbar. Rasa macam dibawa ke alam baru. Orang kata apa, alam Qarun, kemudian alam alam kita kadang-kadang selalu alpa bila kita kaya, kita lupa tanggungjawab kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan orang fakir miskin. Dan kadang-kadang kita bila kita kaya tu kita jadi macam menganggap bahawa orang lain tu ialah miskin, susah dan tak setaraf dengan dia, sedangkan dia pun berasal daripada orang susah. Bila berjaya saja dalam perniagaan, berjaya saja dalam bisnes, dia mula lupa. Baru ni sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz sahabat Datuk Bat juga, dia kata, Ustaz, bila kita berniaga ni Ustaz, mula-mula kalau setakat RM10,000, RM20,000, RM30,000, RM100,000 tu biasa, dia orang takkan tipu kita. Ni partner ke siapa ke tak kisahlah. Tapi bila sampai juta Ustaz, dia kata, oh dia lain. Dia punya menipu, dia tiba-tiba datang syaitan, iblis dan sebagainya, menyebabkan bergaduh sesama partner, bergaduh sesama ahli dalam syarikat, dan akhirnya runtuh bisnes tu. Dan dia cerita pengalaman dia, sampaikan bisnes yang dia bawa tu hancur Ustaz. Memang tak berjaya dah. Maknanya syarikat tu tipu dia. Dia keluar, dia quit, habis syarikat tu. Sebab apa? Sebab macam Ustaz cakap tadi lah, maknanya dia lupa asal usul. Bila dia tengok, dia tamak dan sebagainya. Jadi satu pengajaran juga yang kita boleh ambil daripada Qarun, satu pengajaran yang cukup baik kalau kita nak berniaga, kita nak kaya, tapi kita lupa Allah Ta'ala. Cuma satu perkara ni Ustaz, macam mana kita nak bagi semangat dekat anak-anak muda kita ni Ustaz. Dia orang ni, dia nak berniaga, dia ada harapan, dia ada KPI, dia ada wawasan, aku nak kaya, aku nak tu, nak ni. Tetapi perangai ataupun dia punya sikap untuk jadi kaya tu Ustaz, dia tak sampai ke tahap yang betul. Maknanya dia berniaga pun main-main, dia buat kuih pun main-main, dia bisnes pun main-main, dia tak bersungguh Ustaz. Macam mana kita nak tarik anak muda kita ni? Bila kita tak tolong dia, dia kata kita tak bantu anak muda untuk berjaya. Bila kita dah berjaya, kita tak tarik dia orang naik atas. Tapi bila kita dah bagi umpan kat dia, kita dah bagi kail dan sebagainya, tapi dia pula macam malas-malas. Apa pandangan Ustaz dalam hal ni Ustaz, untuk tarik anak muda kita berjaya juga? Baik, terima kasih. Pertama sekali, tidak semua orang dilahirkan pandai berniaga. Itu fakta. Walaupun hebat macam mana pun berniaga ni, dia ada skill, darah daging pun ada sikit, dan juga ilmu. Sebab itu kata orang tua-tua, terang bulan menggali ubi digali lagi muda. Kalau tuan tak tahan rugi, jangan mencuba dari mula. Apa bunga tidak bertangkai, itu bernama bunga rampai. Kalau tak pandai ilmu berkedai, habis modal, untung tak sampai. Batang kepaya dibuat tongkat, salah pegang jatuh terlipat. Kalau berniaga tak tengok tempat, modal habis, untung tak dapat. Pusing gasing tangan kilang, tali pendek putus jengkal. Kalau untung campur modal, itu tanda berniaga tak kekal. Berniaga ni bukan senang lah. Kita cakap boleh lah. Ada orang dia rasa dia masak sedap.
Orang pun puji sudah masuk try berniaga. Berniaga 2 minggu tutup lah, tak daya. Sebab berniaga ni dia bukan soal sedap, presentation. Presentation tu yang penting, bukan yang rasa tak mustahak, rupa dan jenama. Kita punya branding tu mahal. Kalau Dr. Izhar jual martabak, orang beli. Dia ada brand Dr. Izhar. Apatah lagi jual minyak wangi. Benda munasabah, nama tu kuat. Saya ambil contoh kalau McDonald ataupun nama-nama fast food yang besar-besar. Dia kadang burger dia, ni bukan kita ngata lah, kita belajar ilmu. Burger di McDonald, kalau tak ada kotak dia, letak atas meja, tak atas pinggan, orang tak makan pun. Tak tinggal rumah kita, pinggan plastik tu letak. Orang tak tahu pun itu adalah burger McDonald. Sebab dia lepek gitu. Saya ingat burger yang budak-budak Melayu jual tu lagi presentationnya jadi cantik. Burger dia melepek je. Tapi disebabkan kotaknya ada huruf M itu, dia presentation dari segi packaging dia dan branding dia. Walaupun dia burger dia gitu ya. Tapi sebab nama, ini yang dipanggil ilmu berniaga. Ada satu kajian pernah dia buat terhadap anak-anak muda kita. Ramai yang berniaga, tapi ilmu mengendalikan kewangan, ilmu pemasaran itu begitu rendah sekali. Ada kajian terhadap usahawan Bumiputera yang bernaung di bawah Dewan Perniagaan Melayu. Pernah dibuat kajian, mendapati 55% daripada usahawan Bumiputera yang berkecimpung dalam perniagaan lebih pada 10 tahun, 55% daripada mereka ini dah 10 tahun berniaga, tapi 61% menghadapi masalah untuk dia panggil kutip akaun boleh terima. Benda tu kalau tak reti, macam mana nak berniaga? Benda asas. 61% lagi kurang kemampuan untuk jalankan kajian pasaran. Dia tak tahu market. Apa keperluan market, dia tak tahu. 60% belum mampu sediakan laporan kewangan. Duit masuk, keluar. 58% kurang kebolehan menentukan arah aliran produk dia. Dia nak bawa ke mana produk dia tu. Dia tak tahu direction dia. Sedangkan dunia perniagaan ni dunia yang sentiasa berubah. Dulu orang berniaga hanya perlu mula dengan apa saja yang dia tawarkan. Tanpa ada lunas undang-undang, kita boleh tindak sendirian, kita boleh berniaga depan rumah kita, berniaga bawah pokok mana-mana. Asalkan ada kemahuan, kita boleh jual. Tapi sekarang orang kena faham bahawa kita ada sistem percukaian. Ada undang-undang perdagangan, undang-undang perniagaan. Kehendak semakin berubah, ada lesen dan sebagainya lagi. Dan benda ini tak ramai orang ada knowledge tentang perkara ini. Sebab itu, kalau orang tu nak menceburi bidang perniagaan, ilmu sangat mustahak. Dan ini tak semua orang ada ilmu itu. Tak semua orang ada. Macam kita ni pun, walaupun yang berceramah ini, bagilah semangat pada orang untuk berniaga pun. Kalau suruh kita berniaga, belum tentu juga menjadi. Berniaga ni dia, macam kita tengok Cristiano Ronaldo genting bola lah. Dia tak ama World Cup tadi. Orang tu bawa gelecek bola, dalam hati kita rasa, aku rasa boleh buat ni rasanya. Macam senang je boleh buat kan. Esok petang kita try buat. Percayalah, kita rasa boleh buat. Tapi bila bola tu dekat kaki kita, saya ingat banyak gerak perut daripada bola. Bola tak gerak pun, banyak perut je gerak. Nak gelecek apa. Begitu orang kaki cekuk-cekuk gitu. Sama juga berniaga. Kita tengok dia niaga, aku rasa aku boleh buat lah berniaga. Buka gerai lebih kurang jual burger. Try dulu. Belum tentu lagi. Tapi yalah, orang nak juga berniaga, kita bagilah semangat mengalu-ngalukan. Sebab itu, saya lebih suka kalau orang berniaga ni kita gelarkan saudagar. Usahawan ni macam tak syok sangat lah. Saudagar ni dia ada satu macam roh sikit kalau perkataan saudagar. Sebab saudagar ni bahasa Parsi. Bahasa Parsi, dia terdiri dari dua suku kata, sau dan dagar. Sau, dagar. Sau maknanya 1000. Dagar maknanya akal. Jadi saudagar ni ada 1000 akal. Itu mahalnya perkataan saudagar. Sebab tu kalau buka kedai, buat elok saudagar minyak atar. dia ada satu nilai yang hebat. Saudagar. Ada aura. Ada aura. Saya pun dah cadangkan Kementerian Pembangunan Usahawan tu lah Kementerian Pembangunan Saudagar. Dia saudagar ni 1000 akal. Sebab itu
Orang yang berniaga ni orang lincah, orang kreatif, dia ada jaringan yang cukup luas. Kalau dia jenis cepat kecewa, PKP down, macam mana nak ada 1000 akal? Itu satu akal je lah. Orang satu akal ni elok makan gaji je, tunggu bulan dapat gaji saja. Kalau survive untuk nak jadi ahli berniaga mesti ada 1000 akal. Tapi dalam konteks ni siapa kita nak ikut contoh kalau nak berniaga ni? Kalau tanya kepada saya, contoh terbaik tak lain tak bukan banyak hari antara hari, takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi, takkan semulia Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang yang sangat mahir dengan bidang perniagaan ini. Sebab itu, kalau kita rujuk kepada sirah, rujuk kepada sejarah, dalam kitab Tarikh At-Tabari pun ada menceritakan, kitab Bidayah wa Nihayah pun ada sebut, Nabi ni umur 8 sampai 12, dia dah bermain dengan kambing, mengembala kambing. Umur 12 dia dah ikut dengan Abu Talib sampai ke Syam. Dia pergi ke Syam ni bukan negeri satu negeri. Syam ni ada banyak. Mana kalau sekarang wilayah Syam ni meliputi 4 negara sekarang. Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan. Itu semua Syam. Mana Nabi dah pergi level internasional. Umur 25 tahun dia dah jadi pengurus perniagaan kepada Siti Khadijah. Artinya dia sangat mahir tentang perniagaan. Dan kalau kita rujuk dalam kajian-kajian yang dibuat antaranya Afzalur Rahman, dia buat satu buku Muhammad a Trader tentang Nabi kita sebagai seorang peniaga. Disebut Nabi terlibat dalam jenis perniagaan yang macam-macam, herba, kain, kain pun Nabi terlibat, kemudian wangi-wangian, Nabi pernah jual kismis, kurma, juga Nabi pernah jual barangan mewah kepada orang kaya di Syam. Nabi kenal barang. Dia mau kenal barang. Dia kenal barang. Nabi kenal barang. Dia kenal barang. Sebab itu, kata Afzalur Rahman, reputasi bagi Nabi dalam dunia bisnes sangat bagus. Dan Nabi dah mula explore market luar ketika umurnya 17 tahun lagi. Dan barang dagangan Nabi ni, kata Afzalur Rahman, merentas 17 buah negara ketika itu. Ini dalam tulisan dia. Dan dia buat satu kajian. Kenapakah Nabi itu begitu sukses? Katanya ada 3 poin yang utama. Saya ingat ni tak ada orang boleh ikut lah poin ni. Payah betul. Pertama, kata Afzalur Rahman, Nabi ni jualan dia untung. Yang kedua, customer happy. Yang ketiga, pesaing tak berdengki. Biasa dalam bisnes, mustahil kita dapat 3-3 ni serentak. Ada orang jualan untung, customer tak happy. Dia kaya, customer tak happy. Ada masa kita untung, customer happy, tapi pesaing dengki. Dia rasa macam kita ni potong lain, dia tak ada apa orang, apa satu-satu dia, pas dia. Tapi Nabi kita berdapat 3 perkara. Why? Kata Afzalur Rahman, Nabi ni sukses sebab dia memberi pelajaran bahawa bisnes ini mesti bertunjangkan tauhid. Bisnes ini kita membesar dan mengesakan Allah. Bisnes adalah gambaran budaya kita sebagai hamba yang menyerah diri pada Allah. Sebab itu kata Afzalur Rahman, bisnes kalau nak ikut cara Nabi mesti ada 3 nilai. Ibadah, syukur, cari redha Allah. Dalam bahasa mudah, perniagaan Nabi dijalankan dengan value driven ataupun moral force. Amanah, jujur, akhlak mulia. Itulah Nabi satu hadis dia pernah sebut, At-tajirus suduq ma'al nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Orang berniaga yang jujur, amanah, akhlak mulia, nanti pada mahsyar dibangkitkan bersama dengan Nabi, siddiqin dan syuhada. Ini hadis Tirmizi. Maka dalam bahasa mudah, kalau nak jadi orang berniaga, akhlak kena mulia. Kena muka, kena manis, cakap kena lembut, layan orang. Kalau tak daya, jangan niaga. Niaga ni memang kena begitu. Sentiasa. Yalah, kenapa kadang kita tengok customer service bangsa-bangsa lain tu lebih hebat. Sebab itu niaga mereka laju sebab customer service dia. Kalau orang kita, yalah muka garang, panggil tak datang-datang kalau kedai dan sebagainya. Jadi menyebabkan pelanggan tu payah nak happy dengan perniagaan kita. Ini pandangan sajalah. Kita pun nak cerita lebih pun kita bukan orang berniaga kan. Ni sekadar share sajalah. Allah. Tapi menarik yang 3 benda tadi tu. Bila Nabi berniaga 3 benda tu yang Afzalur Rahman tu. Maksudnya Nabi berniaga, Nabi untung. Yang kedua, customer happy.
Yang ketiga tak ada orang dengki. Macam mana tu? Macam mana? Macam mana Jalan tu? serentak. Itu tadi dia Serentak. dengan orang dia baik. Sama meniaga baik, dengan kawan-kawan, sama industri kan dia baik. Dengan customer lagi lah dia baik. Jadi menyebabkan orang suka. Tagline-nya mudah, dia baik dengan orang. Bila dia baik, PR dia bagus, banyak sedekah misalnya. Kadang niat kita kecil-kecil kalau pergi kedai. Ada setengah token tu, tak apalah kita tambah sikit lah. Ni ambil gula-gula, dia menyebabkan kita ingat angka ni, kita kena beli kedai. Ya, betul. Benda-benda begitu. Sekarang payah betul. Kalau dah terlebih sikit, tarik balik. Waduh, aku selalu sedekah je lah. Ni benda-benda macam dia lah. Betul. Kadang-kadang macam contoh di Mekah kan, Datuk, apa nama di Mekah Al-Qurashi. Saya masa pergi Mekah saya jumpa dengan ketua Tokek Al-Qurashi. Kebetulan duduk dekat Mekah tu, jumpa dekat hotel, sembang dengan dia. So cakap dengan dia, macam mana you boleh sampai peringkat mana level antarabangsa lah Qurashi ni, pergi mana-mana pun orang akan cari dia lah. Orang akan ingat Qurashi, orang kampung pun ingat Qurashi tu. Bila saya tanya tu, dia kata dia tak ada buat apa sangat. Cuma dia masa dia dapat projek dia jual minyak wangi dekat Mekah ni, salah satu perkara dia minta dengan kerajaan Arab Saudi, dia minta untuk hadiahkan minyak wangi ini kepada Kaabah. Maksudnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi mewangikan Kaabah. Jadi satu Kaabah tu dia akan letakkan minyak wangi yang paling mahal sampai hari ni. Dekat Hajar Aswad tu dia kata satu sekali apa? Dia orang cuci tu pakai minyak wangi tu dekat Hajar Aswad tu mencecah nilai dia RM50,000. Saya kata mahalnya. Dia kata minyak wangi yang paling elok, yang paling elok dia ada. Jadi kadang-kadang bila dia niat dia baik, macam Datuk sebut tadi lah, niat dia kerana Allah, nak bantu orang, nak buat nak buat sesuatu, fikirkan orang kata apa, agama pertama tentang tauhid tadi, akhirnya yalah hari ni dia siapalah kan, memang maksudnya paling kaya lah, antara yang terkaya. Minyak wangi yang paling mahal pun dia ada, dia jual, raja-raja je pakai. Jadi Datuk, memandangkan kita ni orang kata apa, dah dekat penghujung. Jadi macam mana Datuk, mungkin Datuk boleh bagi nasihat kepada kita semua, kepada anak-anak bangsa kita. Tambah kita ni dah merdeka 60 tahun, ya, lebih daripada 60 tahun. Jadi sekarang ni macam mana kita nak menghadapi ekonomi yang bakal kita hadap tak lama lagi. Ekonomi yang dikatakan tadi Tengku Razali pun maklumkan mungkin akan berlakunya ekonomi yang sangat gawat. Pada masa yang sama, kita kena berjimat cermat. Nombor 3, kita kena pastikan apa yang kita nak buat itu perancangan yang mesti kemas. Jadi apa nasihat Datuk kepada anak-anak muda kita yang sekarang ini sedang mencari kerja, ada yang baru mula perniagaan, ada yang baru mula kerja, dan ada juga yang sedang berusaha untuk berjaya dalam kerjaya mereka. Apa pandangan nasihat Datuk kepada semua, termasuk saya juga? Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Muslimin muslimat sekalian, kita sekarang ni sedang menghadapi revolusi perindustrian keempat ataupun 4IR, dan ini sedang menjadi satu kenyataan. Dan pada masa yang sama juga ekonomi global sedang giat mengalami transformasi dengan penggunaan teknologi baru yang melintasi alam fizikal, yang panggil digital dan sebagainya lagi. Jadi kita kena terima kenyataan bahawa era kita sekarang ini adalah era teknologi. Maka orang kalau nak ceburi bidang keusahawanan, mereka kena kuasai juga revolusi perindustrian keempat ini. Ini bukan pilihan. Sebab itu orang yang menolak digitalisasi, dia akan tergolong dalam kategori buta huruf. Dan sekarang ni, dulu kita ada visual literacy, celik visual. Ada computer literacy, celik komputer. Kita ada information literacy, celik informasi. Sekarang kita ada digital literacy. Maknanya istilah celik digital ini menunjukkan bahawa orang kalau tak pandai teknologi, dia akan jadi umat masa lampau. Dan era digitalisasi juga bererti era transformasi digital. Macam kita lah forum malam ni. Kita duduk jauh ni.
Dr. Izzah duduk di Bangi, saya duduk di Kuantan. Tapi kita duduk dalam satu alam yang lain dan ditonton oleh ramailah penonton daripada luar sekarang sedang menengok. Sebab itu kita kena terima kenyataan perubahan-perubahan sedang berlaku. Cuma masalahnya, adakah kita buat persiapan ataupun tidak? Sekarang ini, Fourth Industrial Revolution ini ataupun 4IR ini, orang sekarang berniaga misalnya. Orang dah pakai online, orang ada e-banker, orang ada e-dagang, orang ada e-borang. Macam-macam e lah, yang tak ada sangat e-marah masjid je yang kurang sikit lagi lah. Yang e ya Allah. Jadi dulu kita tak pernah terfikir jualan kita ini kena melalui e-dagang. Macam sekarang ni ada Shopee, Lazada, Grab. Dan kalau kita nak mencipta kejayaan, kita terpaksa ikut pada benda ini. Untuk nak menciptakan kejayaan. Baik itu orang yang tidak mahu ikut perkembangan semasa, maka yang inilah orang ni akan jadi umat yang ketinggalan. Tapi yang penting, kalau dah berjaya nanti, jangan lupa untuk tolong orang. Itu yang paling mustahab. Itu kita tekankan. Sebab itu apa amalan yang manusia paling nak buat kalau dia diberi peluang untuk hidup semula. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bila Allah matikan manusia ini, dia kata, ya Tuhan, boleh tak bagi aku hidup sekejap saja? Kau nak buat apa hidup sekejap? Semua akan kata supaya aku nak bersedekah. Ini surah Munafikun ayat yang ke-10. So itu saudara-saudari sekalian, jomlah kita bantu orang sedekah. Percayalah kalau kita bantu orang, Allah akan gantikan apa juga yang kita belanjakan itu. Percayalah di luar sana ramai rakan-rakan kita sedang menghadapi kesusahan. Ada yang masih belum dapat bangkit pun lagi daripada kesusahan dia kerana PKP. Maka mari kita bantu dia. Sebab itu Nabi tekankan, sebelum engkau mati, buatlah amalan sedekah. Ada satu hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa ucap la ilaha illallah mati maka masuk syurga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Yang dua kata Nabi, siapa puasa cari redha Allah, kemudian dia mati tengah puasa, dapat masuk syurga. Yang ketiga Nabi sebut, wa man tasaddaqa bi sadaqatin khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang sedekah dan itulah amalan dia terakhir, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh malam ni, sebelum tidur, kita pun buka lah mana Facebook, mana ada online masjid perlu bantuan sumbangan dana misalnya. Kita pun klik lah bank in RM50. Ikhlas betul, kita tak ada nak tunjuk ke orang, kita sedekah. Takdir pukul 2-3 pagi kan meninggal dunia. Dan itulah amalan terakhir kita, maka kata Nabi, masuk surga lah orang itu. Pernah Imam Junaid Al-Baghdadi, orang tanya kepada dia, wahai Tuan Guru, macam mana ada orang ilmu tak, agama tak tinggi, amalan ibadat tak banyak, tapi dia punya hidup diberkati Allah, matinya pun dapat kemuliaan. Mati hari Jumaat, malam Jumaat, mati di Mekah. Padahal dia bukan ulama, bukan ustaz, bukan penceramah, bukan orang rajin ibadah, khatam Quran setiap bulan, tak, orang biasa saja. Maka dijawab oleh Junaid, arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. 4 amalan yang kau buat, walaupun ilmu kau tak tinggi, amalan kau tak banyak, tapi Allah angkat darjat kamu. Buatlah 4. Pertama, al-hilmu, lemah lembut, sopan santun. Yang kedua, tawaduk, rendah diri, jangan sombong. Yang ketiga, husnul khuluq, perangai kena jujur, kena molek. Dan yang keempat, as-sakha, suka tolong orang. Baik itu Nabi dia pernah sebut, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, apakah amalan yang paling Allah cinta kalau saya buat? Kata Nabi, ahabul amal ilallah azza wa jalla sururu yudkhilhu ala muslim. Amalan paling terbaik, kau gembirakan hati orang. Sahabat tanya, macam mana nak gembirakan hati orang ya Rasul? Nak buat kelakar ke? Dah. Yakshifu anhu qurbah, au yaqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Pertama, hilangkan susah dia. Dia susah, mau tolong dia. Yang kedua, kalau dia ada hutang, bantu mana yang boleh, nasihatkan. Yang ketiga,
tatrudu anhu ju'an. Hilangkan lapar dia, belanja dia makan. Hingga kata Nabi, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni masjid Madinah Syahran. Dan aku kalau diberi pilihan antara duduk di masjid ini, Masjid Nabawi, iktikaf sebulan, dengan keluar pergi tolong orang, nescaya aku pilih keluar pergi tolong orang. Sebab itu kepada saudara-saudari, kalau kita ada rezeki lebih, bantulah orang. Kerana itulah amalan yang paling dicemburui oleh orang yang telah meninggal dunia, kerana mereka menyesal tak dapat melakukan lagi ibadah itu. Sekadar itu sembang pada malam ini. Terima kasih atas undangan. Mohon maaf seorang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Kembali semula kepada Datuk Dr. Izhar di sana. Alhamdulillah, terima kasih banyak Datuk Badishah atas perkongsian sembang santai tapi banyak manfaat. Ramai yang komen dalam Facebook. Dia orang kata banyak ilmu, banyak falsafah di sebalik apa yang disampaikan oleh Datuk Badishah. Santai, ada jenaka tetapi ilmunya padat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian. Walaupun Datuk bukan seorang ahli perniagaan tetapi Datuk adalah idola sebenarnya dalam penyampaian. Saya selalu tengok Datuk punya penyampaian cukup teratur dan penuh fakta. Itu yang menyebabkan saya dapat ilmu banyak. Malam ni saja pun saya dapat analisa beberapa benda yang Datuk sebut mengenai Nabi SAW dalam perniagaan. Bahawa Nabi juga adalah orang yang berjaya dalam perniagaan, tetapi Nabi SAW tidak kaya atas muka bumi ini kerana untuk elak daripada fitnah yang lebih besar, iaitu fitnah daripada musuh-musuh Islam, Yahudi, termasuk Quraisy yang akan mengatakan bahawa Nabi ini menjual agama. Tetapi pada masa yang sama, Nabi menyuruh para sahabat untuk jadi kaya. Daripada 10 Asyrul Mubasyirin fil Jannah, 6 ke 7 orang adalah jutawan dalam Islam. Mereka lah yang memperjuangkan agama, termasuk Abu Bakar, Umar, Osman. Tapi Ali tidak kaya kerana dia ada hubung kait dengan Nabi SAW. Jadi itu satu benda yang cukup penting kita belajar daripada orang kata apa, sejarah Nabi. Dan terima kasih Datuk atas perkongsian. Semoga Geria dan juga ejen-ejen yang terlibat lebih semangat untuk berjaya dalam hidup. Kita ni orang dah buka peluang, Geria dah buka peluang untuk anak-anak muda berjaya dalam bisnes. Jadi kita kena bersungguh-sungguh buat yang terbaik. All the best untuk semua, insyaAllah. Terima kasih Datuk Badishah. Salam kat rumah, anak-anak dan sebagainya. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Geria. Share, bagikan maklumat ini kepada orang lain. Rugi sebab ini ilmu yang Datuk Badishah bagi. Bukan senang nak dapat rakam apa yang Datuk Badishah kongsi ni, sebab ilmu dia sangat tinggi. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada Geria yang banyak memberi perkongsian, yang sponsor semua program-program kita setiap bulan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.